Salam sejahtera dan salam hormat saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Izham dan rakan-rakan sekalian. Kertas konsep saya berjudul Implementasi Pengurusan Perubahan, Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar di Sekolah Kurang Murid. Kertas konsep ini adalah untuk membincangkan implementasi pengurusan perubahan dari aspek amalan kepimpinan instruksional guru besar di sekolah kurang murid. Hasil dapatan menekankan kepada kesan amalan kepimpinan instruksional dari aspek emosi guru dan kesan perubahan dari segi iklim di sekolah yang bersaiz kecil. Teori upper echelon yang diperkenalkan oleh Hambrick dan Mason pada tahun 1984 telah menerangkan beberapa ciri seseorang eksekutif. Teori ini menyatakan bahawa para eksekutif yang bertanggungjawab berupaya mempengaruhi hasil akhir organisasi dari sudut pengurusan perubahan melalui keputusan yang diambil. Teori ini juga menerangkan terdapat ciri-ciri tertentu seperti usia, pengalaman dan sebagainya dapat menjadi asas kepada sesuatu keputusan yang diambil. Ironinya, pendidikan yang tinggi tidak menjamin penyelesaian konflik di dalam organisasi. Terdapat 8 langkah dalam teori kepimpinan perubahan kota iaitu yang pertama mencipta keperluan, membentuk pakatan yang kuat, mencipta visi perubahan, sampaikan visi melalui komunikasi, hapuskan halangan, membentuk sasaran masa pendek, terus bina perubahan dan seterusnya kukuhkan perubahan di dalam satu budaya. Perubahan ini perlu dilakukan secara berterusan dan juga perlu disokong oleh semua lapisan dalam sesuatu organisasi supaya ia akan menjadi satu budaya yang dapat diikuti dan akan diteruskan sampai bila-bila. Terdapat 3 dapatan kajian literatur dari aspek kepimpinan perubahan yang dikenal pasti. Kajian Hargreaves et al. 2010 berpandangan bahawa kepimpinan adalah penting dalam proses pengurusan perubahan bagi menggerakkan organisasi bagi mencipta ide-ide baru yang kreatif dan inovatif. Dapatan ini disokong oleh Bersade dan Gibson tahun 2007 di mana setiap organisasi perlu berani untuk berubah agar dapat bersaing dengan dunia luar. Dapatan ini turut disokong oleh Sidra et al. Di mana tanpa kepimpinan yang mantap, perubahan yang berkesan tidak akan berlaku. Terdapat 3 dapatan kajian literatur dari aspek kepimpinan instruksional. Kajian Hellinger dan Chung Wang 2015 menyatakan bahawa konstruk teras dalam kepimpinan instruksional adalah kepimpinan yang berpusatkan murid dan berkepimpinan untuk belajar. Kajian ini disokong oleh Leetwood 2005 dan menyatakan bahawa faktor yang menyumbang kepada kepimpinan instruksional yang berjaya ditentukan oleh faktor luaran dan dalaman. Dalam artikel 1, pengkaji telah mengenal 3 jenis insiden kritikal perubahan pendidikan yang menimbulkan emosi yang negatif dan positif dalam kalangan guru. IK1 menunjukkan pengaruh emosi yang negatif dalam kalangan guru menyebabkan perubahan yang ingin dilakukan tidak dapat dilaksanakan. Bagi IK2, oleh kerana sokongan pentadbir telah memberikan rangsangan yang positif dan seterusnya memungkinkan perubahan yang berterusan. IK3 pula menunjukkan emosi yang positif akibat sokongan sekolah dan menyebabkan komitmen yang berterusan untuk berubah. Perbincangan dapatan artikel 1 mendapati sekiranya guru terlibat dalam membuat keputusan, mereka berupaya berfikiran secara positif dan berupaya menangani kesan negatif di tempat kerja. Di samping itu, mereka juga percaya kepada kebolehan diri untuk melakukan perubahan di dalam organisasi. Dalam artikel 2 pula, hasil temubual dilakukan oleh penyelidik rata-rata menyatakan bahawa mereka dapat berinteraksi dengan guru dengan lebih baik oleh kerana saiz sekolah ataupun iklim sekolah yang kecil. Dorongan daripada pihak pentadbir dan galakan pihak pentadbir dilihat sebagai dorongan yang positif, menyebabkan para guru sanggup melakukan penugasan semula untuk kebaikan institusi sekolah. Perbincangan dapatan artikel 2 menyatakan guru dan juga pihak pentadbir memainkan peranan yang sangat penting dalam pembaharuan sekolah.
Dengan itu adalah disyorkan bahawa pihak pengurusan mewujudkan suasana organisasi yang positif dan suasana terbuka untuk meningkatkan keberkesanan guru. Isu-isu di Malaysia berkaitan perubahan. Yang pertama, isu transformasi sekolah 2025. Program TS25 KPM merupakan nama baharu yang dijenamakan semula menggantikan nama program transformasi sekolah PST KPM yang dilaksanakan mulai tahun 2015. Isu yang timbul adalah pihak pentadbiran komuniti sekolah kurang persediaan dari segi pengurusan kerana ia merupakan satu rombakan besar-besaran dalam pengurusan sekolah. Ini menyebabkan program TS25 tidak mendapat sokongan sepenuhnya oleh komuniti sekolah kerana risau beban tugas yang akan dipikul. Isu yang kedua iaitu isu penutupan IPG. Institut Perguruan merupakan pusat latihan utama kepada bakal pendidik selama ini. Ekoran perubahan kepada beberapa dasar, beberapa institut perguruan ditutup dan pengambilan guru saban tahun semakin berkurangan. Ini menyebabkan kekurangan kemasukan guru baharu ke dalam sistem pendidikan. Pemohon perlu mengikuti latihan perguruan di mana-mana universiti tempatan atau swasta. Tindakan ini agak membimbangkan kerana kualiti penyampaian kemungkinan tidak selari dengan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia. Implikasi dasar, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu menimbang semula pengimplementasian sesuatu dasar, contohnya Dasar Transformasi Nasional 2050 agar sesuai digunapakai oleh semua sekolah. Kementerian juga perlu memberikan peluang kepada pihak sekolah mengkaji keberkesanan dasar yang ingin diimplementasi di sekolah. Ini dapat memberi ruang penambahbaikan kepada pihak sekolah untuk menyesuaikan keperluan dasar dengan keupayaan sedia ada sekolah. Implikasi latihan pula, bagi mengatasi masalah kekurangan institusi latihan perguruan dan masalah kekurangan guru, pihak kementerian perlu menyediakan garis panduan kepada semua institut pengajian awam dan swasta agar selari dengan keperluan pendidikan semasa. Selain itu, Institut Aminuddin Baki perlu diperkasakan dalam memberi latihan dan bimbingan kepada pihak pentadbir sekolah. Tujuannya adalah memastikan pihak pentadbir sentiasa peka terhadap pengurusan pentadbiran. Implikasi kepada KPM pula, pentadbir sekolah perlu bekerjasama dengan komuniti sekolah supaya dapat mencapai kehendak dasar yang ingin dicapai. Bengkel secara maya atau secara hands-on perlu diberikan oleh SIP partner supaya pengurusan keseluruhan berjalan dengan lancar. Selain itu, lawatan bimbingan daripada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) khususnya pihak SIC Plus dan SIP Partner secara berkala amat penting bagi memastikan pihak sekolah berada pada landasan yang betul. Secara kesimpulannya, sesuatu perubahan memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Dari segi dasar, kerajaan perlulah menimbangkan semula sebarang penggubalan dasar agar tidak membebankan pihak sekolah. Guru besar merupakan pemimpin di sekolah yang perlu diberi perhatian khusus oleh kementerian kerana mereka merupakan nadi utama yang menggerakkan sekolah mengikut acuan yang ditetapkan. Oleh demikian, latihan dan bimbingan yang berterusan amat perlu agar pemikiran pentadbir sekolah berada dalam keadaan yang selari dengan kehendak semasa. Sekian, terima kasih.